Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. uh, Kalau kamu tak kenal teacher, teacher adalah teacher Yoharman. Kalau panggilan pendek, teacher Eman. Jadi panggil sahaja teacher Eman. So, mulai hari ini sehingga diberitahu, insyaAllah teacher Yoharman akan mengajar kamu bahasa Melayu. Okay, teacher baru dilantik oleh sekolah untuk jadi guru sementara bahasa Melayu untuk kelas kamu. Okay, alright. Kita akan teruskan ke pengajaran hari ini. Teacher faham kamu lama tak belajar bahasa Melayu, dan teacher tahu kamu seronok nak belajar hari ini. Okay, so untuk permulaan hari ini, teacher akan ajar kamu bagaimana untuk menulis surat tak rasmi, ya, serta juga struktur ayat, dan juga kita akan belajar sedikit bahagian asas tata bahasa. Teacher percaya cikgu kamu dah ajar dah, tapi teacher nak ulang sedikit supaya insyaAllah supaya kamu lebih faham. Selain daripada itu, akhir sekali penutup, kamu sendiri akan belajar menulis surat. Okey, macam mana kita nak faham? Kita akan tonton latihan. Sambil tengok latihan tu, kamu akan teacher akan terangkan bagaimana untuk menulis atau membuat latihan. InsyaAllah kalau kamu dengar dengan teliti, kamu akan lebih faham. Okey, kamu sedia? Okey, jom. Okey, ini apa yang teacher masukkan sebentar tadi, ya. Okey, di sini adalah contoh satu surat kiriman lah. Okey, ini surat kiriman tak rasmi. Okey, teacher akan terang sedikit sebanyak, ya. Surat kiriman tak rasmi, kita akan jangan lupa untuk tulis alamat. Alamat di atas, dia mesti tulis di sebelah kanan muka surat kamu tu, dan dia adalah alamat rumah kamu sendiri, bukan alamat rumah saudara kamu tu, alamat rumah kamu sendiri. Okey, dan kita tengok setiap perenggan, ya. Okey, perenggan pertama biasanya kita akan bertanyakan khabar. Okey, hang sihat tak? Tapi janganlah tulis dalam hang-hang pula. Kita tulis dalam bahasa Melayu rasmi, ya. Di sini tulis tanya khabar dan bagi tahu juga perkabaran kamu di sini, sihat ke tak sihat ke. Okey. Dan perenggan kedua dan ketiga adalah tentang penerangan, isi penerangan, apa yang kamu dah buat, kat mana kamu pergi. So dalam contoh di sini adalah dia pergi ke Melaka lah. Okey. Dan penutupnya selain kamu memberi rumusan tentang apa yang diperkatakan dalam perenggan kedua dan perenggan ketiga, kamu juga akan tulis sampaikan salam kepada siapa. Okey, pesanan akhir sebelum kamu menamatkan surat kamu. Dan jangan lupa yang benar, siapa yang tulis nama surat tu lah. Okey, siapa yang tulis surat tu. Okey, so dalam contoh di sini, dalam latihan yang pertama ni, bahagian A, kamu kena salin, jangan cetak, salin, dan baca surat kiriman di bawah salin, pedang baca. Kemudian jawab soalan-soalan berikutnya. Ada soalan. Okey, okey, ini adalah, tengok bahagian bawah ni, ya. Okey, ini adalah soalan berikutnya. Ini adalah soalan berikutnya. Di negeri manakah Jamil tinggal? Jamil. Okay. Ini teacher silap. Teacher nak tukar. Sorry. Betul. Di negeri manakah Jamil tinggal? Okay. Kamu kena baca dengan teliti baru boleh jawab. Okay. Kalau boleh, teacher nak kamu jawab dalam bentuk ayat. Okay. Sebagai contoh lah, teacher bagi contoh. Nombor 1. Di negeri manakah Jamil tinggal? Teacher nak kamu jawab, Jamil tinggal di negeri Johor Darul Takzim. Okey. Teacher tak nak kamu jawab macam ni. Di negeri manakah Jamil tinggal?
Johor Darul Takzim. Nak lagi tahu lagi, di negeri manakah Jamil tinggal? JDT. Tak maulah. Okey, jawab dengan jelas ayat yang penuh. Okey. Sini, ini bukan bentuk soalan. Jadi kamu boleh cari jawapan di atas. Soalan nombor 3, 4, nombor 5, nombor 6. Jawab dalam bentuk ayat. Okey. Soalan nombor 6. Betul. Soalan nombor 6, nombor 7, nombor 8 adalah soalan kebat. Minta mak ayah kamu ataupun abang kakak kamu untuk bantu kamu. Tapi kalau kamu boleh jawab sendiri, memang terbaik. Okay. Alright, kita tengok B. B senang sahaja. Susun perkataan di bawah supaya menjadi ayat yang betul. Teacher yakin kamu dah pernah buat latihan ni sejak tahun 1, tahun 2, ini tahun dah masuk tahun 3. Susun semula perkataan ni supaya menjadi ayat yang betul. Teacher bagi tips, okey? Dia biasanya ayat yang pertama tu kita mulakan dengan huruf besar. Daripada tu ayat tu dia mesti ada titik. Jadi kamu susun semula balik. Tapi jangan keliru pula. Ada alamat di sini teacher silap, teacher akan betulkan. Jangan keliru pula. Kadang-kadang selain nama tak semestinya berada di hadapan. Kadang-kadang nama orang ada berada di tengah-tengah. Okey, so baca dengan teliti dan cuba jawab dan baca semula. Nak pastikan bahawa jawapan kamu tu betul ataupun tidak, ya. Okey, kita tengok yang berikutnya, soalan D. Soalan C, D pula dah. Okey, soalan C. Bahagian C adalah mengenai kata nama am dan kata nama khas. Okey, salin nota ni. Nota ni penting, Okey, kata nama am dia merujuk kepada benda seperti manusia, merujuk kepada benda, manusia dan haiwan secara umum. Okey, teacher bagi contoh. Orang, lelaki, perempuan. Itu adalah kata nama am. Haiwan, kucing, burung, kura-kura. Tempat, sekolah, balai polis. Okey, semua kata nama am sebab di banyak semua secara umum. Okey, kat mana-mana pun ada orang, kat mana-mana pun ada kucing, kat mana-mana pun ada balai polis, sekolah dan sebagainya. Okey, kata nama khas merujuk kepada benda, manusia, tempat dan haiwan secara khusus. Huruf pertama dalam kata nama khas ditulis dengan huruf besar. Kalau benda, sebagai teacher bagi contoh benda, telefon bimbit. Kita ada telefon bimbit Apple, iPhone kan? iPhone, huruf besar. Kita ada contoh Samsung. Kita ada contoh Oppo. Dan macam-macam lagi. Itu adalah kata-kata nama khas untuk telefon bimbit. Kata nama amnya telefon bimbit, kata nama khas dia iPhone, Samsung, Oppo, Huawei. Contohlah. Kalau manusia, okey, budak lelaki. Budak lelaki adalah kata nama am. Tapi kata nama khas dia apa? Faiz, Ahmad, Ali, David, Jamie, Sam. Okey? Seperti juga haiwan. Haiwan, kucing kan? Kucing. Si comot, tompok. Apa lagi? Si belang. Macam-macam lagi lah. Okey? Dan tempat. Kalau kita cakap sekolah, saya pergi sekolah. Yalah, sekolah tu banyak. Tapi kalau kata nama khas, sekolah kebangsaan Macam Bubuk 2. Sekolah kebangsaan Taman Sejahtera. Sekolah kebangsaan Alma Jaya. Okey, balai polis pun sama juga. Okey, balai polis tu ada di mana-mana. Tetapi kalau kata nama khas, sebagai contoh adalah Balai Polis Macam Bubuk, Balai Polis Kulim, Balai Polis Bandar Perda. Contohlah. Dan akhir sekali negeri. Dekat Malaysia ada 14 negeri. Okey, negeri adalah kata nama am. Tapi apakah contoh kata nama khas bagi negeri? Pulau Pinang, Kedah, Perak, Selangor, Negeri Sembilan, Kelantan, Terengganu, Sabah, Sarawak. Itu semua adalah kata nama khas bagi negeri-negeri yang ada di Malaysia. Jadi, tengok latihan kat bawah ni. Okey, berikan 3 contoh kata nama khas bagi kata nama am di bawah. Okey,
perkataan maaf. Di sini, kat sini letak 3 sahaja, 3 contoh sahaja dan mesti bermula dengan huruf besar. Manusia, Ali, Ahsing, Ahmad, semua huruf haiwan, okey, apakah nama contoh haiwan? Si belang, si jerut. Mana nak tahu kan nama ular tu nama si jerut ke apa kan? Tempat apakah? Okey. Yang ni boleh rujuk dalam buku teks kamu ataupun boleh rujuk dalam Google internet. Tak ada masalah. Okey Alright, latihan D. Okey, tulis sepucuk surat kepada saudara kamu yang berada di negeri lain mengenai aktiviti harian kamu sepanjang PKP ataupun Perintah Kawalan Berkurung. Okey, saya terang secepat mungkin supaya kamu jelas ya. Okey, pertama sekali bila kita tulis surat, kita kena tulis alamat rumah kita dan dia mesti di sebelah kanan muka surat kamu tu. Alamat. Okey. Kalau tak tahu alamat rumah kamu apa, boleh tanya mak ataupun ayah kamu ataupun tanya abang, kakak kamu. Jangan lupa untuk tulis tarikh hari ni lah. Okey. Dan Assalamualaikum, salam sejahtera. Assalamualaikum sekiranya kamu beragama Islam. Salam sejahtera sekiranya kamu bukan beragama Islam. Okey. Assalamualaikum kepada siapa kamu tulis. Diharap, harap dia sihat ke, harap kawan kamu tak sihat ke. Okey. Kami dia, kamu kat sini berada kat mana? Kami di sini berada dalam keadaan sihat selalu. Macam tu contohlah. Okey. Sepanjang tempoh PKP ini, saya sekeluarga, sekeluarga dekat mana? Okey. Saya sekeluarga berada di rumah. Berada di rumah di Kulim, Kedah. Berada di rumah di Macam Bubuk, ataupun saya sekeluarga terkandas di Perlis, terkandas di Kelantan, Terengganu, di rumah atuk saya, contoh. Dan hanya ayah saya, ayah kamu boleh buat apa? Hanya ayah kamu saja, yang boleh keluar untuk membeli barangan rumah. Okey, ibu pula, okey, mak kamu buat apa? Okey, mak kamu memasak ke, menyediakan makanan ke, okey? Kamu kena faham ni ya. Okey, kena cuba buat. Tak cuba buat tak tahu. Okey. Lepas tu di sini tengok cerita apa sikit kamu dah buat. Okey, selepas sarapan pagi kamu buat apa? Selepas makan tengah hari lepas makan tengah hari kamu buat apa? Yang diberi guru secara dalam talian. Apa yang kamu buat yang telah diberi guru secara dalam talian. Ke dalam talian ya, atas talian. Saya akan betulkan di sini ya. Okay. Di waktu petang kamu buat apa? Selepas makan malam, kami sekeluarga, lepas makan malam kamu sekeluarga buat apa? Saya masuk tidur pada jam 10.30 malam. Okay. Diharap, ini sama juga kita doakan sahabat kita itulah dalam kes ni kepada saudara. Diharap saudaraku berada dalam keadaan sihat. Contohlah. Okey. Sampaikan salam kepada keluarga Pak Long di sana. Sampaikan salam kepada keluarga Mak Long, Pak Su. Apa-apalah. Okey. Dan jangan lupa yang benar dan tanda tangan kamu ataupun tulis nama kamu di sini. Senang kan? Alright. Okey, bagus. Jadi kamu boleh buat ya. Yalah, boleh buat. Okey. Semoga berjaya. Okey, tak susah kan? Jadi teacher yakin kamu boleh buat. InsyaAllah kamu boleh buat. Okey. Minta tolong mak ayah ataupun abang kamu, kakak kamu untuk bantu kamu sekiranya kamu tak faham. Tapi boleh je kalau kamu nak tengok video teacher ni lagi sekali supaya kamu boleh faham dengan penerangan teacher. Okey, teacher minta maaf kadang-kadang teacher cakap cepat. Okey, dah terbiasa. Teacher akan cuba perlahankan percakapan teacher supaya kamu lebih faham dan jelas tentang penerangan yang teacher berikan. Okey, sebelum kita sambung ke minggu hadapan, jaga kesihatan kamu, jaga diri kamu, jaga kekuatan kamu. Okey, sila duduk di rumah,
Jangan ke sana, ke sini, ke sana, ke sini. Jangan macam tu pula ya. Sehingga minggu hadapan. Oh ya, sebelum tu, selamat berpuasa kepada yang beragama Islam ya. Okay. Assalamualaikum. Bye.